Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Malaysia menentang Laos dalam saingan Sukan C perlawanan kedua peringkat kumpulan B, yang mana Malaysia menang 3-1 hasil jaringan dari Lokman Hakim 2 dan 1 dari Syahir Bashar. Untuk perlawanan ini boleh saya katakan Lokman Hakim bertindak dengan cemerlang dan saya gembira apabila beliau berjaya untuk menjumpai kembali sentuhan beliau dalam menjaringkan gol. Bahkan dari segi gameplay pun beliau menunjukkan kematangan dan juga banyak involve dengan bahagian serangan dan juga banyak mencipta gerakan-gerakan yang menarik untuk pasukan Malaysia, terutamanya ketika first half. Bahkan boleh saya katakan overall game untuk pasukan Malaysia menentang Laos ni, mereka bermain dengan baik, terutamanya di first half. Di second half agak kurang sikit, tetapi itu tidak menidakkan yang mereka adalah pemenang dalam perlawanan ini. Cumanya jika nak dibandingkan dengan corak permainan Laos, kita boleh katakan yang permainan Laos lebih tersusun, terutamanya di 15 minit yang terakhir, dan mereka berjaya untuk mendapatkan satu gol yang lawa daripada penyerang mereka lah, boleh saya katakan. Dan itu memang kita tak boleh nak nafikan lah, itu insting dan juga naluri seorang striker yang bagus daripada Laos untuk menyudahkan percubaan yang menarik tersebut untuk memberi Laos satu gol sagu hati pada perlawanan semalam. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Malaysia. Apa perkara yang boleh saya puji untuk pasukan Malaysia pada perlawanan ini? Perkara pertama yang boleh saya puji untuk pasukan Malaysia pada perlawanan ini adalah tentang mid ataupun bahagian tengah pasukan Malaysia yang diketuai oleh Mukairi Ajmal, yang mana boleh saya katakan Mukairi bertindak dengan sangat cemerlang di bahagian tengah pada perlawanan ini untuk menjadi playmaker kepada bahagian serangan ataupun bahagian tengah pasukan Malaysia lah, yang mana beliau banyak terlibat dengan gerakan-gerakan daripada segi passing long ball ataupun gerakan short passing antara pemain 1-2 di second half, seperti dengan gerakan yang dilakukan oleh Syafiq Ismail, dan beliau juga banyak mencipta percubaan yang hampir memberikan gol kepada pasukan Malaysia, yang mana banyak lencongan beliau daripada luar kotak penalti hampir menembusi gawang Laos. Jadi boleh saya katakan Mukairi Ajmal berjaya memberi ataupun memainkan peranan yang penting di bahagian tengah pasukan Malaysia dengan bermain dengan long ball serta short passing serta involve dengan beberapa gerakan yang menarik untuk melakukan percubaan, dan beliau berjaya menghidupkan bahagian tengah dengan sangat baiklah dan bergandingan dengan baik bersama dengan Nik Akif. Jadi boleh saya katakan Mukairi berjaya untuk link up dengan bahagian serangan dengan baik pada perlawanan semalam ketika menentang Laos berbanding perlawanan menentang Thailand tempoh hari. Itu yang pertama yang boleh saya puji tentang pasukan Malaysia. Yang kedua, apa yang boleh saya puji adalah tentang defense department lah. Walaupun dibolosi oleh satu gol melalui satu percubaan yang menarik dari pemain Laos, tetapi itu tidak menidakkan yang barisan pertahanan pasukan Malaysia yang diketuai oleh Haris Haikal dibantu oleh Faiz Amir dan juga Safwan Mazlan dan sebagainya bertindak dengan sangat cemerlang pada perlawanan semalam. Mereka bermain dengan defensive line yang agak tinggi, mereka involve dengan gerakan-gerakan daripada bawah, dan mereka juga terlibat dengan long ball untuk hantar bola ke hadapan. Jadi boleh saya katakan mereka bermain dengan baik. Bahkan mereka juga bertahan dengan baik ketika pasukan Laos sewaktu 15 minit terakhir banyak melancarkan serangan. Mereka berjaya untuk mematahkan serangan-serangan tersebut dengan mudah lah, boleh saya katakan. Dari segi pembacaan game, daripada segi interception, daripada segi keagresifan yang ditunjukkan oleh barisan pertahanan Malaysia, mereka memang bagus dan mereka menunjukkan kematangan dari game ke game lah. Daripada game menentang Thailand hari itu ke game menentang Laos, mereka menunjukkan yang mereka makin matang. Cumanya mereka melakukan kesilapan yang sama dalam situasi yang lebih kurang sama untuk melepaskan gol yang dilakukan oleh Laos. Situasi yang sama seperti mana mereka membiarkan Thailand menjaringkan gol melalui Patrick ketika
kemenangan mereka ke atas Thailand 2-1 dalam perlawanan tempoh hari. Jadi untuk itu mereka perlu perbaiki communication dan mereka tidak boleh membiarkan perkara tersebut terjadi lagi, terutamanya perlawanan yang akan datang menentang Singapura. Jadi itu perkara yang kedua yang boleh saya puji untuk pasukan Malaysia. Perkara yang ketiga yang boleh saya puji untuk pasukan Malaysia tentang Azri Ghani. Azri Ghani juga bertindak dengan cemerlang pada perlawanan ini, walaupun dibolosi oleh satu gol, tetapi beliau beliau berjaya menunjukkan satu corak permainan yang menarik. Beliau berjaya melakukan aksi penyelamatan yang menarik, yang mana beliau berjaya save percubaan-percubaan, antaranya adalah tandukan yang dilakukan oleh pemain pasukan Laos di dalam kawasan kotak penalti, free header, tak ada siapa marking, tak ada siapa challenge. Beliau berjaya untuk menyelamatkan gawang Malaysia daripada dibolosi. Boleh dikatakan great reflection, great save yang dilakukan oleh Azri Ghani dalam memastikan gawang Malaysia tidak dibolosi ketika itu. Itu yang ketiga yang boleh saya puji. Yang keempat yang boleh saya puji adalah tentang peranan daripada Luqman Hakim, yang mana untuk game ni Luqman Hakim bertindak dengan sangat cemerlang. Beliau banyak involve dengan gerakan solo yang menarik, technical individu yang baik, dribbling yang baik. Beliau berjaya untuk mengucang-ngacirkan pertahanan Laos, dan juga beliau berjaya untuk memastikan yang pertahanan Laos berjaya dihukum dengan 2 gol daripada beliau. Kedudukan beliau, finishing beliau pada game ni telah improve berbanding game menentang Thailand hari itu. Untuk game hari ni saya nampak Luqman lebih berkeyakinan untuk beat ataupun untuk mengalahkan, ataupun dalam situasi one-on-one Luqman lebih berani untuk bawa bola lebih ke hadapan. Luqman lebih berani untuk pegang bola lebih lama. Luqman lebih berani untuk melakukan percubaan. Jadi untuk game ni memang deserve kredit untuk Luqman. Beliau berjaya untuk mengembalikan sentuhan beliau. Saya harap Luqman perlu kekalkan konsistensi untuk the next game. Cumanya Luqman nampak penat lah, mungkin disebabkan kurang minit permainan bersama dengan kelab dan hanya training sahaja. Dan saya harap benda tu Luqman boleh improve ataupun boleh perbaiki dari semasa ke semasa. Tetapi itu tidak menidakkan yang Luqman bermain dengan cemerlang pada perlawanan semalam. Itu yang keempat yang boleh saya puji lah untuk pasukan Malaysia. Dan untuk kelemahan dan juga kekurangan yang boleh saya jelaskan tentang pasukan Malaysia, yang pertama, mereka banyak melakukan attack ataupun serangan menggunakan wingback. Kita boleh tengok di first half menggunakan Safwan Mazlan di bahagian kiri, di bahagian kanan banyak menggunakan Quinton Cheng untuk naik ke atas. Tetapi yang menjadi masalah adalah apabila kualiti yang ada pada kedua-dua player ni gagal diguna pakai dengan baik untuk bahagian serangan. Yang mana kualiti ada pada Quinton Cheng adalah daripada segi crossing, yang mana kebanyak-banyakkan crossing ataupun hantaran lintang yang dilakukan oleh Quinton gagal disambut dengan tepat ataupun gagal disambut dengan mudah oleh bahagian hadapan pasukan Malaysia, yang menyebabkan barisan hadapan Malaysia gagal untuk menyudahkan peluang-peluang yang ada. Tetapi kualiti crossing yang ada pada Quinton memang super, cuma gagal dimanfaatkan dengan baik. Manakala kualiti overlapping dan juga keberanian yang ada pada Safwan Mazlan hanya diguna pakai waktu first half, yang mana kita boleh tengok Safwan banyak melakukan overlapping lalu melakukan percubaan ke arah gawang Laos. Benda tu hanya berlaku di first half, tetapi masuk second half Safwan dah sedikit deep ke bawah. Mungkin disebabkan Laos pun sering menyerang, mungkin disebabkan itulah Safwan tak naik terlalu ke atas dan ofensif. Tetapi sayang, sebab kita tahu kemampuan Safwan, dia mampu buat overlapping dengan baik, mampu masuk dalam kotak penalti ataupun melakukan percubaan jarak jauh. Sekiranya ability yang diguna pakai oleh Safwan ni diguna pakai di second half, mungkin Malaysia boleh menambah jaringan lagi lah. Jadi kualiti yang ada pada wingback Malaysia ni gagal dimanfaatkan dengan begitu baik. Itu kelemahan yang pertama lah. Kekurangan yang kedua adalah daripada segi penyudah. Semalam Malaysia boleh jaringkan lebih daripada 3 gol. Tetapi sayang, 1000 kali sayang apabila decision making yang dibuat tidak tepat. Banyak percubaan yang dilakukan agak nampaklah solo, ketamakan sikit. Kalau boleh buat decision, ada ruang untuk passing, ruang dah tertutup, masih lagi nak melakukan rembatan padahal boleh buat cutback dan sebagainya. Jadi penyudah ataupun finishing tu perlu diperbaiki lagi, dan perlu bermain lebih kepada teamwork lagi dan percaya untuk melakukan passing di bahagian hadapan untuk memastikan peluang-peluang yang ada tu berjaya dimanfaatkan dengan baiklah untuk menjaringkan lebih gol dalam saingan peringkat kumpulan ni. Jadi overallnya Malaysia bermain dengan baik, saya tak nafikan.
Malaysia bertahan dengan baik tengah hidup, serangan hidup dan sebagainya. Benda tu memang sangat-sangat efektif, tapi perlu diperbaiki lagi daripada segi struktur, daripada segi ball position dan sebagainya. Sebab nampak semalam Lau lebih teratur dan lebih tersusun ketika menyerang dan ketika bertahan. Dan untuk pasukan Lau, saya nak komen sikit untuk pasukan Lau. Yang mana saya boleh puji untuk pasukan Lau adalah gerakan ketika mereka menyerang, yang mana kita boleh tengok di 15 minit yang terakhir mereka berjaya menunjukkan satu corak permainan yang menarik. Mereka punya gameplay short passing, mereka punya gameplay membuat hantaran di belakang pertahanan Malaysia, mereka punya gameplay dalam build up di bahagian tengah, dan bagaimana mereka berjaya untuk menjaringkan satu gol. Sebelum mereka menjaringkan satu gol tu, bagaimana mereka bina gerakan yang menarik. Sebelum tu lagi mereka ada cipta percubaan, sebelum tu lagi mereka ada gerakan di bahagian flank dan sebagainya. Jadi boleh saya katakan tersusun dan nampak indah bola sepak Lau. Kiranya player-player ataupun pemain-pemain Lau ni, development mereka dari masa ke semasa tu dah mula nampak hasil dan bakal dituai dalam masa beberapa tahun lagi. So Malaysia pun kena buat benda yang sama, kena ambil berat tentang benda tu supaya kita tidak ketinggalan pada Lau dalam masa beberapa tahun lagi. Jadi itu sahaja ulasan saya. Semoga maju jaya untuk skuad kebangsaan Malaysia dalam memenangi Sukan C pada tahun ini. Assalamualaikum.